Baik, InsyaAllah hari ini kita akan sambung kita punya perbincangan daripada surah Al-Hujurat di dalam bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkatan, bulan rahmat, bulan rahmat kita, dan bulan yang penuh dengan ganjaran-ganjaran di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sama-samalah bermohon kepada Allah dan kita berusaha untuk berdoa agar Allah Ta'ala berikan kita kekuatan, kita menyusun tugas-tugas dan menyusun kita punya kerja-kerja, yang mana Ramadan bulan yang sangat diberi perhatian oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita berharap Allah Ta'ala berikan kita peluang dan rezeki agar dapat kita menjadi sebagaimana yang ditunjukkan oleh Nabi dan juga oleh para sahabat. Bagaimana mereka menghabiskan ataupun mereka pulun habis-habisan daripada bulan Ramadan yang penuh dengan ganjaran ini. Itu sahabat dan Rasul. Nabi seorang yang memang dah dijamin oleh Allah Taala syurga. Sahabat-sahabat golongan-golongan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. So hari ini kita sambung perbincangan kita daripada surah Al-Hujurat ayat yang ke-8. Tetapi sebelum kita masuk ayat yang ke-8, kita akan terlebih dahulu melihat ayat yang ke-7 yang telah kita bincangkan pada minggu yang lalu. Minggu lalu nota saya nak bagi tak habis, saya dah bagi semula pada Syaza, so boleh refer balik tu nota lah yang saya berikan pada ayat yang ke-7. Yang mana ayat yang ke-7 ni ayat yang penting untuk kita ulang sebab dia berkenaan dengan perbincangan kita pada ayat yang ke-8. Ayat yang ke-8. Bila masuk ayat yang ke-9, maka tajuk kita sudah pun masuk tajuk perbincangan lain tentang adab-adab sesama manusia, tentang menjaga hubungan silaturahim. Nanti kita insya-Allah panjang umur kita akan masuk, saya ingat ada, kalaulah menurut kita punya masa ni lagi dalam 2 minggu untuk Syawal, uh, sempatlah kita masuk bab silaturahim ni kan. Jadi ada kaitan dengan biasanya bulan Syawal, bulan bersilaturahim. Apapun ayat yang ke-9, ayat yang ke-7 ke-8 ni. Okey. So pada ayat yang ke-7, Allah Subhanahu Wa Taala ada beberapa pengajaran, saya ringkaskan. Ada beberapa kandungan daripada ayat yang ke-7 ni. Yang pertama kita lihat apa? Ayat yang ke-7 ni dia balik semula kepada ayat yang pertama. Kan? Ayat yang pertama. Ingat ayat yang pertama? Peringatan Allah Subhanahu Wa Taala kepada kaum muslimin agar jangan lupa adanya Nabi sallallahu alaihi wasallam di kalangan mereka. So yang pertama kita melihat ayat yang ke-7 ni peringatan daripada Allah agar manusia tersebut, dekat orang-orang pada masa itu, ingat bahawa Rasulullah SAW ada di kalangan mereka. Sebab pada masa tersebut orang muslimin sudah pun sibuk. Mereka pada masa di Mekah, mereka memang bersama dengan Rasul. Sikit-sikit pergi mengadu dengan Nabi. Sikit-sikit nak duduk dekat dengan Nabi. Nak hijrah pun ternanti-nanti. Ya Rasulullah, kamu hijrah ataupun tidak? Kamu pergi Madinah ataupun tidak? Ataupun kami sahaja ya Rasulullah? Nak pergi hijrah pun, yang dah pergi hijrah pun teringat-ingat balik. Rasulullah SAW berada di Mekah. Kesian Nabi dan kesian umat Islam yang lain. Tak dapat, orang kata apa, tak dapat reda ataupun tak dapat bebas sebentar daripada tekanan-tekanan kaum musyrikin Quraisy. Oh, uh, kejap ada urgent call ni. Kejap. Hello. So, um, mereka pada masa dahulu di Mekah, mereka sangat ingat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi bila sampai di apa? Bila sampai di Madinah, orang dah mula ramai kan, dan mereka sudah pun ada tugas-tugas yang lain, tak ada tekanan yang besar. Lalu ayat ini turun kepada mereka agar mengingatkan kembali, jangan lupa bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu ada
ada di kalangan mereka. Dan juga sebenarnya ayat ini mengingatkan kepada kaum muslimin pada masa tersebut, kalau kita lihat secara gambaran lain, iaitu bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala memberi isyarat bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah berada di penghujung hayat baginda, berada di bumi Madinah. Kan? Ini kita tak bincang pada minggu yang lalu. Tapi ayat ini sebenarnya bila saya baca balik beberapa tafsir, ada pandangan tafsir mengatakan keadaan pada masa itu ayat ini juga adalah di antaranya agar orang-orang Islam memberi perhatian bahawa umur baginda mungkin sudah tidak panjang. Baginda masih lagi berada di kalangan mereka, tetapi baginda mungkin akan tiba masanya, wahyu pun sudah pun berada di penghujung, maka baginda akan wafat. Jadi ayat ini sebagai salah satu peringatan. Macam kita lah kan, Ramadan masih ada tapi Ramadan dah penghujung. Dah masuk dekat 15 hari akhir. Hari ni hari yang ke-15, betul tak? Esok kita akan masuk separuh masa yang kedua daripada bulan Ramadan. Jadi kadang-kadang kita ni bila saat kemuncak, macam mana kaum muslimin lah kan, dah sampai ke Madinah dan sebagainya. Kadang kita boleh jadi sibuk dengan berbagai urusan, maka peringatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, berilah perhatian. Ada orang ada ibu bapa lagi, maka berilah perhatian pada ibu bapa. Saat-saat dia sudah berada di kemuncak umurnya, umur 30-an, 40-an, kadang-kadang dia rasa dengan banyak komitmen keluarga sendiri, sebagaimana inilah yang berlaku kepada orang-orang di Madinah, sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam diperingatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala agar rebutlah peluang sementara Rasulullah SAW tu masih ada. Seterusnya, kesan daripada mereka yang mengikuti Nabi SAW, maka apa yang berlaku? Maka kalau kita lihat Allah Subhanahu Wa Taala, poin yang kedua kita iaitu kita berbincang bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala mencintai seseorang hamba tersebut, kan? Walakinallaha habbaba ilaikumul iman, kan, Allah Taala tu akan mencintai seseorang tersebut. Tapi nak datang habbaba ni, perasaan dicintai oleh Allah, mestilah yang berkaitan dengan awal tadi, poin yang pertama tadi, iaitu mesti sentiasa mengikuti apakah jalan Nabi kita yang pernah baginda tunjukkan kepada kita. Dalam ayat yang lain surah Ali Imran, kan, um, yuhibbukumullah. Okey. Dalam surah Ali Imran, jap saya tengokkan ayatnya, ayat yang ke berapa. Dalam ayat yuhibbukumullah. Qul in kuntum, ayat 31. Meh kita tengok jap. Ada kaitan yuhbib, kalimah pun sama, habba, cinta. Surah Ali Imran ayat 31. So macam mana nak dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Kita pun nak dicintai oleh Allah, kan? Sebab nanti kita akan masuk poin yang ketiga ni. Nak dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Allah Taala kata apa? Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Wallahu ghafurur rahim. Katakanlah wahai Muhammad, maksudnya Allah Ta'ala suruh Rasul beritahu dekat kaum muslimin. Ini Allah Ta'ala punya point. Allah Ta'ala suruh beritahu macam ni. In kuntum tuhibbunallah, jika benar kamu mengasihi Allah, maka ikutilah aku. Maksudnya ikutlah cara yang ditunjukkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fattabi'uni, bermaksud ikutlah apa yang Nabi telah tunjukkan. Wahyu baginda dan juga sunnah baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa dua yang ditunjukkan oleh Nabi? Dua lah. Quran dan sunnah baginda. Sunnah tu equal to hadis. Samalah, kan? Sunnah dan hadis tu sama maksudnya. Okey. Fattabi'uni. Maka kalau ikut result dia akan dapat apa? Yuhibbukumullah. Sama tak perkataan tadi habba? Yuhibbukumullah. Habib tu maksudnya yang dicintai lah. Habib, kan? Yuhibbukumullah. Dan mereka akan dicintai. Maksudnya dikasihi. Allah Ta'ala mengasihi kamu. Wa yaghfir lakum zunubakum. Bila seorang telah dicintai oleh Allah, maka akan diampunkan, akan diberikan pengampunan kepadanya akan dosa-dosanya. So, nak dicintai oleh Allah, habbaba ilaikumul iman, kata Allah Ta'ala, kan? Maka ikutlah apa yang
ditunjuk oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So, habbaba sampai sini. Dan apabila kesan orang yang telah dicintai oleh Allah, tadi dalam ayat tadi dikata apa? Wa yaghfir lakum dzunubakum, maka kamu akan diampunkan dosa. Tapi dekat sini dia punya penjelasan ni lagi besar. Apa dia? Wa zayyanahu fi qulubikum wa karrih ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Yang ni yang kita nak kan. Kita ikut sunnah Nabi, kita ikut Al-Quran, yang mana kita harap sampai Tuhan cintakan kita. Dan bila Tuhan cintakan kita, apa yang berlaku? Maka Tuhan akan menjadikan perkara-perkara iman yang kamu cintai tersebut perhiasan dalam hati. Semua dah jadi seronok dah. Nak beribadah pun rasa seronok. Nak puasa pun rasa seronok. Nak keluar zakat pun rasa seronok. Nak pergi haji, keluar duit pun dah tak ada rasa apa-apa. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga itu satu, kita ni manusia yang memang perlu seronok kepada kebaikan. Tapi sebagai manusia biasa, kita juga perlu pertolongan daripada Allah apa? Wa karrih ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Dan kita berharap kepada Allah tunjukkan kepada kita kebencian kepada perkara-perkara kekufuran, kefasikan dan perbuatan derhaka. Ni, kufra, fusuk, kefasikan, isyan, maksiat-maksiat. Kufur lah. Fusuk, benda-benda dosa. Isyan, maksiat. Okey. So, dan mereka inilah kita boleh follow. So, orang yang dapat perasaan ini kan, yang rasa manisnya iman dan rasa bencinya kepada dosa-dosa tadi, Tuhan kata apa? Mereka inilah orang-orang yang rasyidun, iaitu mereka yang bersifat demikian, orang-orang yang telah didapati ataupun mendapat petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Rasyidun. Rasyidun. Kan? Khulafa ar-rasyidun. Khulafa rasyidun. Samalah. Empat khalifah rasyidun. Bermaksud mereka ni di antara empat orang khalifah tadi. Ni ulaika keseluruhan lah. Kan? Jadi maksud rasyidun tu apa? Orang yang telah dicintai oleh Allah, yang mana Tuhan telah campakkan kemanisan iman untuk beribadah padanya, dan Tuhan telah kurniakan kepada mereka iaitu apa? Kebencian terhadap dosa. Ini Rasyidun ni iaitu yang disebutkan oleh ahli tafsir, tulis bawah ni bolehlah kan, iaitu para sahabat Nabi. 4 orang khalifah dan para sahabat Nabi. Sebab itu dalam satu peristiwa yang lain, ketika sahabat bertemu dengan tabi'in. Ingat lagi tak sifir tu? Sahabat bermaksud orang yang pernah bertemu dengan Rasul dan dia Islam, kan, dia Islam ketika zaman Rasul, itu sahabat pernah bersama dan mendapat hadis daripada Nabi walaupun satu ayat. Tabi'in, mereka yang pernah jumpa sahabat Islam pada masa itu, meriwayatkan hadis daripada sahabat tapi tak pernah bertemu dengan Rasul walaupun dia hidup zaman Nabi. Contohnya Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni dia hidup di Basrah tak salah saya. Dia dengar dia masuk Islam ketika Nabi masih ada. Tapi dia tak dapat bertemu dengan Rasul sebab tanggungjawab dia untuk menjaga orang tuanya, iaitu ibunya. Dan dia masuk, dan dia bila Rasul dah wafat, dia pergi ke Mekah untuk menunaikan haji. Dia bertemu dengan para sahabat, dia bertemu dengan Umar dan Abu Bakar di Masjidil Haram. So dia adalah seorang tabi'in, meskipun dia hidup pada zaman Nabi tapi tak sempat bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Satu perbualan berkaitan dengan satu perkara, ada banyak perkara. Di antaranya perkara-perkara yang kecil. Contohnya perkara-perkara yang kecil, iaitu para sahabat, para tabi'in ketika zaman dah berkembangnya Basrah, Kufah, pemerintahan Islam, ada masa dan ketikanya mereka terpaksa bermesyuarat ketika sedang masuknya waktu solat. Tak apa, kita jawab azan sebentar, kita selesaikan kita punya mesyuarat dan kita pergi solat. Benda biasa pada kita. Tetapi ada banyak benda lah. Ni di antaranya. Ada banyak benda. Tetapi kata para sahabat kepada para tabi'in, dia kata kamu memandang benda ini sangat kecil. Tapi pada kami di zaman Rasul, bahawa ini adalah perkara yang sangat besar yang berlaku kepada kami. Ini salah satu perkara yang sangat besar. Maksudnya, itu dah level di antara sahabat dengan tabi'in. Padahal tabi'in tu pun kumpulan-kumpulan yang hebat juga kan. Kumpulan yang Nabi kata sebaik-baik kurunku, kurun selepasku dan selepasku. Tabi'in dengan sahabat tu pun dah
sahabat dah kata hampa ni tak samalah zaman kami kan. Kami duduk dengan Nabi, benda lewat solat sikit ni kami tinggalkan terus. Faham kan? Sebab kami nak mengejar solat itu lebih-lebih utama. Kan? Sehingga Abdul Rahman bin Auf terlewat mengangkat takbir. Bukanlah terlewat solat. Duduk Nabi dah angkat takbir baru dia sampai kemudian mengikut Nabi. Apa dibuat oleh Abdul Rahman bin Auf? Keuntungan untuk projek itu diwakafkan untuk Islam. Sebab dia kata tak ada nilai pun di antara takbiratul ihram dengan harta yang dia dapat pada projek tersebut. So ni Rashidun. Rashidun ni iaitu siapa? Sahabat. Sahabat yang mana mereka ni sifat mereka dah macam atas ni. Even tabi'in pun tidak semua dapatnya. Semua tak dapat. Tak semua dapat. Adalah tabi'in yang dapat. Tetapi yang saya kisahkan tadi, ada kisah di antara perbincangan di antara sahabat dan tabi'in yang mana sahabat menegur tabi'in. Dia kata sungguh perkara ini kecil pada zaman kamu, tetapi perkara tersebut sangat besar pada zaman kami ketika kami berada dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zaman kita, kalau lah sahabat tengok kita lagi lah kan, kecil besar dia. Dia orang ni kan, mengaku nak jadi orang Islam, tapi macam-macam betul kan perangai kan. Itu sahabat dia komplain dekat tabi'in tau. Okay. So ni Rashidun. Bila dah faham kata Rashidun ni, Rasyada macam mana? dalam Rasyada yang dalam Ah, Al-Kahfi tu nah, 10. Rashada. Telah. Bersamalah. Maksudnya orang yang telah mendapat petunjuk. Apa dia punya apa, kita kata apa? Ciri-ciri orang telah mendapat petunjuk, iaitu orang yang merasa manisnya untuk terhadap iman, perkara terhadap iman, dan orang yang merasa buruknya terhadap perkara kekufuran, kefasikan dan maksiat. So kita ni masih lagi kadang-kadang rasa biasa kan. Mungkin tak tahu lah, tak sampai kepada Rashidun lah kita ni lagi kan. Baru nak berusaha nak dapatkan kecintaan iman tu. Ni kita baru level sini ni. Yang surah Al-Imran ayat 31 tadi. Barulah bukan nak buat pun, baru nak belajar. Lepas tu baru nak buat. Dah buat baru nak dapat level yang seterusnya ni. Mendapat akhirnya jadi golongan-golongan yang Rashidun. So kalaulah ada orang kata kan, ni di antara isu semasa. Saya tak tahulah doktor-doktor semua terkena ataupun tidak. Orang kata nak belajar dengan tuan guru, carilah tuan guru yang mursyid kan. Guru mursyid. Siapa guru mursyid? Karena dia kata guru mursyid ni orang yang boleh bawa kenal Tuhan dan sebagainya. Tengok kepada definisi ni. Rashidun ni siapa? Mursyid. Samalah Rasyada, mursyid, Rashidun. Iaitu orang yang iman dia telah pun dihias menampak cantik terhadap iman dan mereka benci kepada kekufuran. Dia dah level-level khulafa' Rashidin lah patutnya mursyid ni. Okey. Sambung kita fadlam, jangan qol-qolah, fadlam minallahi wa ni'mah wallahu alimun hakim. Mereka dijadikan berkadaan demikian, geng-geng ni kan, macam mana mereka boleh dapat? Allah Ta'ala kukuhkan lagi, iaitu sebagai limpah kurnia dan nikmat pemberian dari Allah. Dan ingatlah Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. So kita tengok nota kita. Ayat yang ke-8. Fadlan minallahi wa ni'mah wallahu alimun hakim. Mereka dijadikan berkeadaan demikian, mendapat petunjuk, manisnya iman, benci kepada kekufuran, kefasikan dan maksiat. Itulah sebagai limpah kurnia daripada Allah. Merupakan satu fadlan daripada Allah Subhanahu wa taala dan merupakan nikmat daripada Allah. Nanti kita akan detailkan. Dan Tuhan kata, ingatlah bahawa Allah Taala Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Maksudnya nak kata ni, Allah Ta'ala ni tahu apa proses yang berlaku dalam hidup manusia. Diri kita ni dalam keadaan mungkin 6 orang kita pada hari ni, dia tahu seorang demi seorang. Siapa yang berada, level mana, markah berapa untuk mencapai tahap habba, tahap iman ke dan sebagai Rashidun ke. Okay. So, fadlan minallahi wa ni'mah. Sebagai kurnia, fadlan, kurniaan dan nikmat daripada Allah. Fadlan. Nampak macam sama, tapi sebenarnya tak serupa. Perbezaan antara fadlu dengan ni'mah. Fadlu ni fadlan lah, fadlu, samalah. Dan ni'mah. Ni'mah ni nikmat kan. Ni'mah ni adalah nikmat. Dia bahasa Arab. Kita okey, fadlu. Apa dia perbezaan? Fadlu dalam konteks Al-Quran kan, dalam konteks bahasa Arab macam-macam lah. Fadlu dalam konteks Al-Quran iaitu membawa maksud kelebihan
tertentu bagi seseorang yang terpilih. Orang yang dapat fadlu ni iaitu orang tertentu je. So sebab tu saya kata ada kaitan dengan ayat yang ketujuh. Dalam ayat ini fadlu bermaksud siapa yang terpilih? Rasyidun dia. Rasyidun. Maksudnya Allah Ta'ala memang dah bagi kepadanya perasaan yang kita sebutkan tadi. Cinta kepada iman dan bencikan kepada kekufuran. So dalam konteks Al-Quran, fadlu, ayat ni betul. Ayat ni baca ketika apa? Ketika solat tarawih, Dr. Yusni. So fadlu kan, fadlu dalam konteks Quran baru masuk kelebihan tertentu, tapi kena ingat untuk siapa? Bagi seseorang yang terpilih, kan, bagi seseorang yang terpilih. Kalau kita tengok kepada ayat yang ketujuh tadi daripada surah Al-Hujurat, apa ciri-ciri fadlu ini? Dan tadi tu dua perkara tadi, iaitu kemanisan iman dan benci kepada kekufuran, ataupun equal to rasyidun. Itu bermaksud fadlu. Dalam surah Al-Jumu'ah kita ada bincang benda ni. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Zalika fadlullahi yu'tihi man yasha, wallahu dzul fadlil azim." Demikianlah kurniaan Allah diberikan kepada sesiapa dikehendakinya, untuk insan-insan terpilih saja, the chosen one, kan, untuk insan terpilih sahaja. Dan Allah Ta'ala kata apa? Kurniaan Allah ni sangat besar. Maksudnya orang yang dapat kelebihan fadlan daripada Allah ini, dia akan dapat kurnia yang besar. Kurnia yang macam mana? Wallahu a'lam. Saya pun tak tahulah, kan. Usaha kita ni untuk dicintai oleh Allah dia. Lepas tu pandailah Tuhan kata dia akan berikan fadlu ini kepada orang-orang yang dikehendakinya. Okey. Surah Al-Jumu'ah ayat yang keempat. Manakala nikmah pula, nikmat kita biasa sebut kan. Kalau kita sambung, kita akan panggil, patutnya dia panggil apa? Kita panggil nikmat, nikmatullah, nikmat Allah. Tapi kalau dalam Quran kita panggil apa? Kita panggil nikmah kalau kita berhenti. Sama dengan zakah, kan, zakah tu maksudnya bila kita sebut dalam bahasa Arab zakah, zakat ni maksudnya bahasa Melayu bila kita sambung zakatul fitrah, kan. Okey. Nikmah pula, iaitu terbahagi kepada dua. Nikmah terbahagi kepada dua, tetapi sifatnya masih umum berbanding fadlu. Faham tak? Nikmat ni nikmat lah. Ada dua bahagian. Tetapi sifat dia masih lagi umum. Maksudnya nikmat ni ramai orang dapat. Semua orang dapat lah. Semua orang dapat. Dan dia tak sama dengan fadlu. Tak sama dengan fadlu. Yang pertama, nikmat yang umum. Nikmat yang umum. Tidak kira kepada Muslim ataupun sebaliknya. Non-Muslim pun boleh dapat nikmat. Non-Muslim pun dapat nikmat. Kita tengok orang Islam pergi solat, dia pun dapat rezeki daripada Allah. Orang kafir, orang non-Muslim tak solat pun dapat. Kan? Orang Islam yang solat dan orang Islam yang tak solat pun sama je kadang-kadang. Kita sampai kita rasa, kadang-kadang orang tak solat ni lagi banyak nikmat daripada Allah Ta'ala. Contohnya. Begitu juga binatang, hujan. Hujan turun, tak kisah kepada manusia, kepada makhluk-makhluk yang lain. Binatang dapat, tumbuh-tumbuhan dapat. Tetapi pembalasan nikmat ni umum, semua orang dapat, tak kira. Tapi pembalasan bagi mereka yang mendapat nikmat ini tetap berbeza-beza mengikut ganjaran baik ataupun buruk. Balasan dia akan ikut kepada macam mana dia dapat ganjaran tersebut. Dia dapat ganjaran baik, maka nikmat dia akan bermanfaat untuk dia. Dapat ganjaran buruk bermaksud nikmat dia dapat dahulu, satu nikmat yang merosakkan jiwanya. Okey. Firman Allah Subhanahu wa taala. Contoh nak bagi cerita pasal nikmat ini. Wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadha baladan aminan warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Qala wa ma kafara fa umatti'uhu qalila summa attaruhu ila azabin nari wa bi'sal masir. Yang bermaksud, dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim berdoa dengan berkata, ni kisah ayat ni dah contoh nikmat ni yang umum ni tentang zaman Nabi Ibrahim alaihissalam.
Wahai Tuhanku, jadikanlah negeri Mekah ini negeri yang aman sentosa dan berikanlah rezeki dari berbagai jenis buah-buahan kepada penduduknya, iaitu orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat di antara mereka. Allah berfirman, permohonanmu diterima. Kan? Permohonanmu diterima. Tetapi sesiapa yang kufur dan ingkar, maka aku akan beri juga ia bersenang-senang menikmati rezeki tersebut. Faham tak? Ini nikmat umum. Nikmat yang didoa Nabi Ibrahim, ya Allah berkatilah bumi Mekah ni. Sebab tu bumi Mekah ni orang kata tempat baik-baik. Tak juga, ada juga orang jahat. Ada juga orang menipu ustaz yang boleh duduk dekat Mekah. Ada. Sebab apa? Sebab doa Nabi Ibrahim ni disambut oleh Allah. Aku bagi dua-dua. Zaman berada di Mekah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa dia? Ada orang jahat, ada orang baik, betul? Abu Bakar kaya, Abu Jahal pun kaya. Rasulullah pun hebat, dan ada juga orang lain yang turut senang berada di Mekah. Ini nikmat secara umum. Sebab itu Tuhan kata doa Nabi Ibrahim, dan Mekah diberkati atas doa Nabi Ibrahim kan alaihi salam. Dan kata Allah, permohonanmu diterima, tetapi siapa yang kufur dan ingkar, aku akan beri juga. Ini nikmat umum. Ia bersenang-senang menikmati rezeki itu bagi sementara di dunia. Tetapi nikmat dia dapat tu apa? Hanya untuk dunia sahajalah. Kemudian aku akan memaksanya dengan mengheretnya ke azab neraka, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Faham tak nikmat yang umum ni? Nikmat yang umum ni bermaksud kepada seluruh makhluk dan seluruh manusia. Dan ada orang yang baik, maka baiklah dia. Ada orang yang ingkar kepada Allah, tak apa, kat dunia dia selamat, dia tetap dapat. Dia tetap dapat. Istidraj ke? Istidraj tahu kan? Dia dapat nikmat sedangkan dia tak ingat pada Allah pun. Lalu Tuhan kata memang saja itulah nikmat Allah. Tuhan bagi nikmat. Tetapi di hari akhirat maka Tuhan akan heretnya ke azab neraka, dan Tuhan kata itulah seburuk-buruk tempat kembali. Surah Al-Baqarah, surah yang kedua ayat 126. Hujung juzuk yang pertama. Nikmat yang kedua, nikmat yang khusus bagi orang-orang yang beriman. Nikmat yang khusus bagi orang beriman, apa dia? Firman Allah Subhanahu Wa Taala. Saya bawakan ayat, semoga doktor semua dapat contoh. Wallazi yusalli alaikum wa malaikatahu liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahima. Malaikatuhu, malaikatahu, malaikatuhu. Okey. Okey. Yang bermaksud dialah yang memberi rahmat kepada kamu. Kan? Dia yang memberikan rahmat kepada kamu, dan malaikatnya pula berdoa bagi kamu untuk mengeluarkan kamu dari gelap gelita kufur dan maksiat kepada cahaya yang terang benderang iman dari taat. Dan adalah ia sentiasa melimpah-limpah rahmatnya kepada orang-orang yang beriman di dunia dan di hari akhirat. Rahim. Ini sifat rahimah, iaitu nikmat yang khusus. Nikmat yang bagaimana? Nikmat kepada orang beriman, yang mana diberikan mereka cahaya, keimanan dan ketaatan untuk keluarkan mereka daripada gelap gelita kufur dan maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Tuhan kata dalam ayat ni, dapat rahim ni, nikmat ini, maka dia akan selamat di dunia dan di hari akhirat. Surah Al-Ahzab, surah 33 ayat 43. Yang mana kedua nikmat ni, perasan kita selalu baca dalam surat, dalam lafaz basmalah kita. Bismillahirrahmanirrahim. Apa maksud Ar-Rahman? Iaitu Ar-Rahman yang atas ni, nikmat Allah secara umum. Kan? Nikmat Allah secara umum, surah Al-Baqarah ayat 126. Iaitu orang tu dia dapat dunia, tapi akhirat dia tak dapat. Kan? Ar-Rahim, apa dia Ar-Rahim? Ni nombor dua ni, nikmat kepada orang beriman secara khusus. Iaitu dunia mereka dapat, akhirat pun mereka dapat. So, ini maksudnya nikmat yang terbahagi kepada dua tadi. Ada nikmat yang secara umum, ada nikmat yang secara khusus. Tapi ingat tak poin kita nak bincang tadi apa? Fadlan minallah wa ni'mah, iaitu perbezaan di antara fadlan dengan perbezaan di antara fadlu. Kalau kita lihat secara keseluruhan, fadlan ini dia lebih tinggi lagi daripada nikmat. Nikmat ni orang biasa boleh dapat. Tapi fadlan ini orang yang memang dah terpilih daripada Allah Subhanahu Wa Taala, manusia-manusia yang telah dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Nota saya nak habis dah ni. Kena habis awal lah.
Wallahu alimun hakim. Kan, wallahu alimun hakim. Wallahu alim, dan Allah Taala Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Allah Taala tahu apa yang mereka lakukan. Begitu juga Allah Taala tahu apa yang kita lakukan. Zaman itu Allah Taala tahu, dan zaman hari ini pun Allah Taala tahu. Dia tahu perjalanan kita. Siapa di antara kita mungkin yang dalam grup kita ni dekat 10 orang ni, 7 8 orang, 10 orang ni yang benar-benar jalan dia untuk kembali kepada Allah, menjadi orang-orang yang mendapat petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan segala pemberian Allah Ta'ala itu berdasarkan kebijaksanaannya. Tuhan tak bagi rosyada tu kepada orang-orang yang sewenang-wenangnya. Pasti bila kita perhatikan ada sebab dan musabab. Kenapa Tuhan pilih mereka menjadi golongan-golongan yang rosyada. Golongan mursyidun. Khulafa ar-rasyidin. Kan? Sebab tu kalau kita lihat pemberian Allah Ta'ala tu tepat. 4 orang khalifah tersebut orang yang telah dijamin masuk syurga. Khulafa Rasyidin dijamin masuk syurga. Tapi adakah kita lihat mereka ni jenis orang-orang yang bila lepas dapat jaminan daripada Allah, mereka lalai kepada Allah? Tak. Mereka tetap jadi insan yang makin lama makin taat kepada Allah Ta'ala. Abu Bakar As-Siddiq, Umar ibn Al-Khattab, Osman bin Affan telah dijamin syurga pun. Tapi apabila selalu dekat perkuburan, menangis dia, basah janggut dia. Sebab apa? Takutkan hari pertemuan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita dah dapat pas, Tuhan kata, kamu ni jangan risau. Kamu akan masuk syurga. Kamu telah dijamin olehku. Apa kita akan buat? Silap-silap, ye, kan? Apa aku kisah? Aku dah dijamin masuk syurga. Tak ada rasa perasaan untuk nak menangis takutkan Allah. Tak ada rasa nak menambahkan lagi amal kepada Allah. Ataupun mungkin rasa bongkak kot kan kita. Aku ni golongan terpilih, kamu tak. Sebab itu Tuhan kata pemberian dia berdasarkan kebijaksanaannya. Allah Ta'ala telah atur semuanya sekali. Maka hendaklah kita ikut saja perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada kita. Dari wahyu telah disampaikan kepada kita. Okey, so doktor semua, kita punya nota habis sampai situ dahulu. Nanti nak kita azan dahulu. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Okey. So kita pergi pada abrah dan kesimpulan. Macam saya kata tadilah, ayat yang ke-9 Okey, sudah ayat ke?
apa yang macam diagram Ustaz yang pasal Bismillahirrahmanirrahim tu kan. Hmm? Istidraj tu rasanya macam senang-senang je kita ni boleh termasuk dalam istidraj. Tak? Betul. Macam mana nak mengelakkan dia tu? Sebenarnya istidraj ni dia ada apa? Dia punya saya bawakan nota tu. Dia ada dia punya ayat dia. Saya share nota Al-Fatihah yang lama. Sekejap. Oh ni, ya Allah, atas sekali. Mari kita tengok balik nota surah Al-Fatihah. Okey. Yang ni salah. Yang ni patut dunia dapat, akhirat dapat. Dia tersalah. Istidraj ada disebut dalam surah 68 ayat 44-45. Surah 68 ayat 44 dan 45. Okey. Nampak tak? Nampak surah tak? Tak nampak. Sekejap saya try share sekali lagi. Terjemahan. Nampak nanti. Oh nampak Okey. 44, 45. 68 ke ni? Betul. Allah Subhanahu Wa Taala kata, Fazarni wa may yukazzibu bihadzal hadis sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Inilah istidraj ni. Inilah istidraj kan. Ya, biarkan aku sahaja wahai Muhammad dengan orang yang mendustakan keterangan Al-Quran ini, kami akan menarik mereka sedikit demi sedikit ke jurang kebinasaan dari arah yang mereka tidak mengetahuinya. Pertama, istidraj. Istidraj ni bukannya secara pantas. Kalau kita tengok dalam ayat ni, sanastajrijuhum, sedikit demi sedikit. Maksud saya nak bezakan. Ada orang Islam yang tiba-tiba dia buat perniagaan, dia bagus dan sebagainya. Tiba-tiba Allah Ta'ala tarik rezeki dia. Musim PKP ni habis. Dia pun terus terduduk. Boleh jadi kadang-kadang orang Islam yang mendapat nikmat tersebut, mendapat perkara tersebut adalah mungkin suatu nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kita kata nasib baik kena kat dunia. Kalau kena kat akhirat, lagilah. Macam mana orang kena kanser, pada kita kesian dia. Tapi mungkin satu rahmat yang besar kepadanya. Sebab bila dia tahu kanser dia tersebut, maka dia beribadah bersungguh-sungguh. Sedangkan kita semua pasti akan mati. Kita pun tak beribadah sebagaimana dia beribadah. So ni istidraj. Sanastajrijuhum min haitsu la ya'lamun. Dan aku akan memanjutkan tempoh untuk mereka. Wa umli lahum inna kaidi matin. Wa umli lahum inna kaidi matin. Dan aku akan melanjutkan tempoh untuk mereka. Maksudnya Tuhan saja. Istidrajnya Tuhan saja. Lengah. Tapi sebenarnya sedikit demi sedikit. Ada je masalah mereka. Kan? Kereta mula rosak, lepas tu anak sakit dan sebagainya. Dan sebenarnya Tuhan akan beri mereka tempoh yang panjang. Lagi panjang tempoh tu sebenarnya lagi ditakuti. Sebab lagi diingkar kepada Allah dan dia mendapat masalah pun sedikit demi sedikit. Dan akhirnya dia punya kemuncak, dia punya azabnya bila? Bila hari dia bertemu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Tuhan kata sesungguhnya rancangan sulitku terhadap golongan yang kufur itu amatlah kukuh. Dan Tuhan saja biar. So kita tahu istidraj. So istidraj ni sebenarnya yang pertama, kita boleh tahu dia datang dalam bentuk perlahan-lahan. Kita tak tahu itu istidraj ataupun tidak. Tetapi apabila kita nampak seolah-olah kita ni adalah sedikit itu masalah ini, maka segeralah kita bertaubat dan kita mohon keampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kita tak tahu atau itu istidraj ataupun tidak. Tapi melihat kepada tanda-tanda istidraj tersebut, maka cepat-cepatlah bertaubat dan segera untuk kita menyelesaikan masalah kita dengan Allah dan masalah kita dengan sesama manusia. Bermaksud
katalah kita mengambil satu perkara yang haram. Mungkin dekat sinilah tempat lain. Dia ambil satu perkara yang haram. Lepas tu sedikit demi sedikit dah nampak masalah dia. Mungkin dia tak perasan. Dia buat perkara-perkara tersebut. Dia kata apa? Dia pun tak perasan. Dia curi masa dan sebagainya kan. Tapi lepas tu datanglah masalah-masalah yang mungkin pada ni apalah masalah aku ni. Bertimpa-timpa. Sedikit demi sedikit kan. Maka kalau kita lihat apa? Mungkin itu salah satu tanda istidraj Allah kepadanya. Maka segeralah bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Segera selesaikan masalah dengan Allah, banyakkan bangun malam, istighfar dan juga banyakkan bertaubat. Masalah dengan sama manusia, maka perbetulkan kesilapannya. Kalau terambil hak orang lain, maka pulangkan kembali hak orang lain kepada si fulan yang dia ambil tersebut. Mungkin masa dia ambil tersebut dia tidak sedar. So istidraj. Yang kedua, kalau kita lihat istidraj kan, macam mana untuk kita nak mengelakkan daripada kita uh, tidak terkena istidraj. Istidraj ini dalam perbincangan yang lain iaitu suatu nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada seseorang meskipun seseorang tersebut tidak ingat kepada Allah. Meskipun orang tersebut dia tidak ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. So untuk nak mengelakkan istidraj, satu tadi taubat, yang kedua mesti kita sentiasa jangan lupa untuk ingat kepada Allah. So kalau kita ingat kepada Allah dan selalu kita bertaubat, banyak istighfar sekiranya kita menghadapi sebarang kesulitan dan sebagainya, ingat kembali kepada Allah Taala, maka insya-Allah kita tidak termasuk di kalangan golongan yang istidraj tersebut. Sungguhnya istidraj ni amat sulit. Kisahnya. Kita tak boleh kata orang, oh itu istidraj, ini istidraj. Kan? Dia adalah satu perkara yang sangat sulit. Cuma kita nampak kepada sudut bahasa dan petunjuk daripada Nabi tadi, maka kita kena sentiasa beringat aja. Jangan sentiasa ingat kepada Allah. Lagi dapat nikmat, lagi ingat kepada Allah. Ada suatu masalah, segera kembalikan jiwa kita, muhasabah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Bila kita dapat wala in asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jika kita mendapat satu musibah, masalah, segeralah kita untuk menyebut inna lillah. Bukan sebut saja, maksudnya selalu kita cek balik, ya Allah, aku ada masalah denganmu ke, kan, dengan engkau ke ya Allah. Begitu. So okey doktor. Nak nota tu ada Syazah boleh share balik Al-Fatihah ni. Tapi ada pembetulan tadilah yang X tu. Okey. Okey, sama. So kita pergi kepada ibrah kita. Mula ada perkara-perkara bertimpa-timpa, maka segeralah bermuhasabah. Itulah istidraj. Dia datang dengan sedikit demi sedikit. Okey. Okey. Ibrah dan kesimpulan. Pertama, kebanyakan mufassir maksud ulama-ulama tafsir. Kebanyakan mufassir mengaitkan ayat ni dengan ayat sebelumnya, iaitu bagaimanakah ciri-ciri insan terpilih serta akhirnya petunjuk bagi kita untuk mengikuti jalan mereka yang berjaya ke tahap tersebut. Ada kata ayat ni fadlan minallah ni, fadlan ni adalah dengan ayat sebelumnya untuk memberikan galakan kepada kita mengkaji tentang insan terpilih tersebut, kemudian kita ikutlah cara mereka kerana mereka telah pun berjaya sampai ke tahap tersebut. Khul Rashidun. Sabda Rasulullah SAW, "May ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'il mahdiyyin ar-rasyidin tamassaku biha wa'addu 'alaiha bin nawajis." Kata Nabi SAW, siapa di antara kamu yang masih hidup selepasku, kitalah, kan? Ini maksudnya sahabat-sahabat dan seterusnya termasuk kitalah. Kewafatan Rasul SAW, kamu akan saksikan perselisihan yang banyak. Betul tak kata Nabi? Lepas daripada wafat aja dah mula ada orang murtad, orang tak nak bayar zakat. Sampailah berlaku pada zaman Umar pun dibunuh. Zaman Osman berlaku khilaf, akhirnya Osman pun dibunuh. Perpecahan ataupun khilaf yang lebih banyak berlaku sampai zaman Ali, turunnya Khulafa' Ar-Rasyidin. Kan? Khulafa' Ar-Rasyidin, berpegang teguhlah kamu seerat-eratnya. Dia kata, maka hendaklah kamu menuruti sunnahku dan sunnah para Khulafa' Ar-Rasyidin. Berpegang teguhlah kamu seerat-eratnya
dan gigitlah sunnah tersebut. Maksudnya sungguh-sungguh lah kalau kita gigit apa tali tu, gigitlah dengan gigi geraham. Sungguh-sungguh berpegang kepada tali Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pentingnya untuk kita mengikuti jalan orang-orang yang telah pun berjaya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Hadis riwayat Abi Daud. Hari ini lagi banyak fitnah, khilaf kan. Lagilah kita kena lagi banyak baca Quran dan juga belajar tentang sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, sesungguhnya nikmat itu datang dalam pelbagai bentuk. Namun kita hendaklah berusaha agar memperoleh nikmat yang berguna di dunia di hari akhirat. Kan? Nikmat ada banyak. Maka kita perlu usahakan kita mendapat nikmat yang betul di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana nikmat yang buat kita berjaya di dunia sampailah kepada hari akhirat. Yang ketiga, hidup manusia tertakluk di bawah pengetahuan dan kebijaksanaan Allah Subhanahu Wa Taala, maka amat penting untuk hamba-Nya sentiasa mendekatkan diri kepadanya dengan jalan ibadah serta ikuti sunnah baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So, habis kita ayat yang ke-8 daripada surah Al-Hujurat. Bahagian pertama daripada surah Al-Hujurat ini menceritakan tentang bagaimana adab-adab kita dengan Allah dan adab kita dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tengok secara keseluruhan kan, ni adab lah juga. Cerita pasal tauhid, cerita pasal ibadah, keutamaan, iaitu kita dengan Allah dan kita dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan lepas ni kita akan masuk adab dengan sesama manusia pula. Menjaga silaturahim, jangan mengumpat, jangan mengkeji dan sebagainya. Bermula pada ayat yang ke-9 nanti, insya-Allah. So, habis dulu sampai ayat yang ke-8 ni. Ada apa lagi soalan? Mouse saya habis bateri dah. Tak boleh nak scroll. Ngam-ngam je kita. Mouse pun puasa. Kenapa fadlan min Allah tu dibaca ya Ustaz dalam tarawih tu? Uh, uh, itu saya tak tahu, doktor. Sebab fadlan minallah ni adalah sebutan orang Melayu kita. Kalau ikut daripada riwayat Imam Nawawi, subhanal malikil ma'bud, subhanal malikil kudus tu. Tapi mungkin ditambah di tengah-tengah tu, apa sebabnya ditambah oleh ulama kita, mungkin kerana mereka perhatikan maksud-maksud fadlan tu kot. Semoga menjadi insan terpilih di bulan Ramadan. Insan terpilih di bulan Ramadan dapat apa? Lailatul Qadar. Fadlan pada bulan Ramadan iaitu Lailatul Qadar. Mungkin kot merujuk kepada doa kita, berharap semoga kita beroleh Ramadan tu. Beroleh Lailatul Qadar. Ustaz, saya tadi tertinggal. Istidraj tu tadi apa maksud dia? Simple Istidraj. translation dia. Istidraj. Simple translation ya, iaitu orang yang mendapat nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala sedang dia berada dalam kekufuran dan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Dan tanda-tanda orang yang mendapat istidraj tu apa? Dia ada je masalah hidup dia. Sedikit demi sedikit Tuhan kata. Okey. Kalau tak ada siapa nak tanya, saya nak tanya satu soalan. Ada tu siapa nak tanya? Saya selalu bertanya ni. Boleh. Ustaz, saya kan semalam saya bercakap dengan satu non-Muslim. Lepas tu saya ni tak tahu bahasa saya cakap betul ke tak, saya takut saya salah cakap. Dia kata macam ni, dia kata dia cakap pasal one family tu, lepas tu lelaki tu masuk Islam. Lepas tu isteri dia meninggal, dia kahwin lain, dia kahwin dengan non-Muslim lah. Lepas tu dia tanya saya, so lelaki tu Islam lagi ke tak? Dia tanya saya. So saya kata Islam lah, kecuali kalau dia denounce the religion, dia keluar religion. Dia kata boleh ke? Dia cakap kat saya. Saya kata boleh sebab constitution Malaysia ni membenarkan. Boleh ke saya cakap macam tu? Saya rasa macam berdosa. Boleh macam mana? Boleh masih lagi Islam tapi berkahwin dengan bukan Islam macam tu? Tak ada, dia tanyakan saya, boleh tak lelaki ni tak bukan Islam, dia kata. Walaupun dia dulu Islam, boleh ke macam masuk dia murtad lah kan. Saya kata boleh sebab Constitution Malaysia membenarkan. Ya, betul ke saya cakap macam tu? Negeri Sembilan dengan boleh sebenarnya.
Tapi kena pergi pada saluran yang betul lah. Tak salah saya, Negeri Sembilan Melaka dengan Selangor sahaja yang dia boleh mohon untuk keluar daripada agama Islam. Yelah, tapi untuk kita bercakap macam tu tak sepatutnya lah kan Ustaz, macam senang-senang je keluar masuk agama. Kan Ustaz? Saya tersilap cakap dengan dia. Patut saya kata Betul lah. sebaiknya tak boleh. Bagi Tapi lorong pula ya. Mm-mm. tak ada sebab kita punya constitution membenarkan kan. Ya, Jadi kita, Mm-mm. saya pun terlepas cakap macam tu. Padahal kita macam nak berdakwah dengan dia. Mm-mm. Yalah. Tapi sebenarnya ada mungkin betulnya doktor cakap tu. Islam bukan agama memaksa. Kalau dia nak I keluar, see. kita bukan kata you masuk Islam, nanti you tak adalah harapan nak keluar lagi. Tapi insya-Allah kita yakin kalau orang yang betul-betul memahami Islam, dia masuk Islam, dia tak keluar dah. Mm-mm. Kadang-kadang orang yang masuk Islam ni dugaan dia lagi besar daripada kita, tapi dia maintain kan berbanding dengan kita. Ada minit. Okey. Okay. Okay. Okay Ustaz. So, Terima kasih. okay, sama-sama. Okeylah. Saya ingat ada setakat tu saja dahulu. Kita bertemu lagi pada minggu hadapan masuk bab yang baru daripada surah Hujurat berkaitan dengan adab-adab di dalam Islam. InsyaAllah. Itu saja kita akhiri dengan bacaan doa bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Ya Allah Tuhan kami, berikanlah kami ridha-Mu ya Allah, masukkanlah kami ke dalam syurga-Mu ya Allah. Jauhilah kami semua daripada azab api neraka. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunilah dosa kedua ibu bapa kami ya Allah. Kasihanilah mereka sebagaimana mereka masih kami sejak daripada kecil hingga kini. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus, iaitu jalan orang yang peroleh nikmat. Bukan jalan orang yang dimurkai dan bukan pula jalan orang-orang yang sesat. Ya muqallibal qulub, wahai Tuhan yang bolak-balikkan hati, tetapkanlah hati kami dalam agama guna syariat-Mu. Ya Allah, matikanlah kami dalam keadaan husnul khatimah, yang Kau matikan kami dalam keadaan su'ul khatimah. Rabbi sya'alna muqimas salah bi zurriyatina rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikanlah diri kami kalangan orang-orang yang mendirikan solat serta dengan kalangan zuriat kami. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Dekat tu saja, yang baik tu datang daripada Allah, yang lemah tu datang daripada diri saya dan kita semua. Semoga Tuhan berikan kita Ramadan yang lebih baik pada tahun ini. Dan semoga Tuhan lindungi kita daripada wabak kita yang sedang tak menentu ketika ini. Kan? Sekejap naik, sekejap turun. Itulah mungkin ujian bagi kita. Manusia pun dah marah-marah, gaduh-gaduh dah ni. Tapi kita jadilah orang yang bersabar, insya-Allah. Adalah Allah Taala aturkan terbaik ni. Okey, assalamualaikum semua. Assalamualaikum. Salam. Terima kasih Ustaz. Salam. Terima kasih Ustaz. Sama. Ustaz. Sama.